Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Tuan-tuan ahli-ahli Jatuh Kuasa Masjid, Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dapat sekali lagi hadir ke masjid ini untuk solat berjemaah dan seterusnya bersama dalam kuliah maghrib kita pada malam ni. Kita hari tu berhenti sampai muka surat apa tuan-tuan? Cikgu tadi ya? 34 bab wakalah sampai kat mana? Okey. Ayo sikit. Bismillah. Baik. Jadi kita masuk itu pada rukun-rukun wakalah. Yang pertama kita bincang dulu syarat pada orang yang memberi wakil, iaitu muwakil. Seterusnya syarat pada wakil. Seterusnya adalah syarat pada wakil. Itu hari kita bincang syarat pada muwakil, orang yang memberi, orang yang mewakilkan. Baik, sekarang syarat pada orang yang menerima wakil. Syarat pada wakil hendaklah ditakyinkan dia. Maknanya mesti dijelaskan siapa yang menerima wakil tersebut. Dan ia sah berkuasa pada barang yang diwakilkan kepadanya. Maka jika tiada berkuasa ia pada barang itu, tiadalah sah dia menjadi wakil. Kerana bila seorang itu tiada berkuasa pada barang itu, dengan sendiri lebih utama tiada sah pada barang yang lain. Jika seorang berkata kepada dua orang, saya jadikan salah seorang daripada anda wakil saya, nescaya tidak sah. Dan tiada sah menjadi wakil oleh kanak-kanak, orang gila dan pitam. Demikian juga perempuan pada akad nikah. Dan tiada sah oleh orang yang dalam ihram pada akad nikah orang lain selama dia dalam ihram. Baik. Jadi yang pertama disebut sini, syarat pada wakil itu hendaklah ditakyinkan, hendaklah dijelaskan siapa yang menerima wakil tersebut. Terutamanya maksudnya ini pada perkara-perkara yang disyaratkan takyin. Contohnya kita nak wakilkan orang untuk menikahkan anak kita. Contoh. Ya. Saya dengan ini saya mewakilkan tuan, nama sekian-sekian. Ataupun kalau dia ada ke depan, saya wakilkan tuan untuk menikahkan anak saya. Jadi jelas dia wakil pada siapa. Dia tak boleh okey, siapa-siapa di sini nanti pada hari itu, siapa yang ada hari itu datang, tolonglah wakilkan saya untuk nikahkan anak saya. Ini tidak sah. Ini barang ni saya nak jual ni. Saya nak jual barang ni, siapa-siapa yang hari tu datang bolehlah tolong wakilkan saya jual barang ni. Tak boleh, tidak sah. Kerana apa? Kerana disyaratkan takyin. Takyin ni maknanya dinyatakan siapa yang kita wakilkan tu. Yang keduanya, dia naklah berkuasa pada barang yang diwakilkan kepadanya. Maknanya dia ni bukan orang yang terhalang daripada mengurus harta.
Kalau orang tu terhalang mengurus harta seperti orang bankrupt, orang yang safih, bodoh. Bodoh ni maksudnya dia tak pandai menguruskan harta. Maka orang macam ni tak layak. Harta dia pun tak layak, apatah lagi kalau orang wakilkan dekat dia. Lepas tu juga yang ketiga disebut di sini, tidak sah menjadi wakil oleh kanak-kanak. Oleh kerana kanak-kanak sendiri berurus niaga, hukumnya tidak sah. Cuma ini perbahasan para ulama kita, apa had kanak-kanak yang kata tidak sah tadi. Sebahagian kaul dalam mazhab mengatakan kanak-kanak mumayyiz. Kanak-kanak yang sudah mumayyiz, maknanya dia sudah boleh mengenal baik buruk ni secara yang ringkas, umur lebih kurang 7 tahun macam tu. Kanak-kanak yang macam ini ni, dia boleh berurus niaga pada barang-barang yang sifatnya sifatnya murah dan biasa dijual begitu je. Contohnya anak-anak kita di sekolah, dia beli nasi lemak di kantin, dia beli apa lagi, beli air sirap, pergi kantin kan. Jadi dalam keadaan hukum asal dia masih kanak-kanak. Hukum asal dia tidak sah dia berjual beli. Tapi kerana di situ ada kaedah istihsan dalam usul fiqh, maknanya kerana adanya keperluan, sehingga kalaulah tidak dibenarkan mereka berurus niaga atau hukumkan tidak sah, nescaya banyaknya berlaku jual beli tidak sah kalangan kanak-kanak sekolah. Boleh juga digunakan kaedah umumul balwa, benda yang tak dapat nak dielakkan. Boleh juga kita gunakan kaedah al-masyaqqatu tajlibut taisir, berlaku kesulitan mendatangkan kemudahan. Maknanya ini keadaan-keadaan yang menyebabkan, walaupun pendapat asal mengatakan kanak-kanak itu mesti sudah baligh. Maknanya selain daripada kanak-kanak itu sudah baligh. Ini pun saya baca dalam kitab fiqh pelbagai mazhab berkenaan dengan perbahasan tentang baligh. Sebabnya tuan-tuan, ada satu hari datang satu pasangan nak menikah dengan saya. Walinya yang ada adalah adik dia. Bapa meninggal, datuk meninggal, wali yang ada adik. Adik seibu sebapa lah. Adik ni baru umur 13 tahun. Baru umur 13 tahun. Tapi bila tanya dia, dah balik belum? Udah, kata dia. Udah. Apa sebab kamu kata kamu dah balik? Udah mimpi, kata dia. Dalam mazhab kita, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berpendapat bahawa tanda ataupun masuknya balik seseorang kanak-kanak itu apabila dia sudah bermimpi. Mimpi basah, bukan mimpi hantu. Kan? Mimpi basah. Tapi qaul yang muktamad dalam mazhab sebenarnya 15 tahun. Qaul yang lebih kuatlah dalam mazhab sebenarnya disebut 15 tahun. Qaul dalam mazhab Abu Hanifah 18 tahun. Sebab para ulama ada bincang satu perkara lagi yang disebut akil baligh ni dia mesti ada sampai kepada tahap rushd, cerdik ataupun bijak. Itu maksudnya bijak yang dia boleh kita lepaskan dia untuk menguruskan
perkara-perkara penting. Ya. Sesuailah ada satu hadis Nabi sallallahu hadis sahih. Nabi kata la nikaha illa biwaliyin mursyidin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang mursyid. Ini bukan mursyid tarikat ni, bukan. Sebab mursyid tarikat tu satu makna khas. Ini makna mursyid kepada wali ni. Para ulama bahas maksudnya dia ni betul-betul keadaannya sudah cukup matang. Matang lah istilah bahasa kita, matang. Saya pun tanya jawatan mufti, macam mana ni budak umur 13? Saya tengok nampak macam istilah orang Kedah tu, nampak kanyak sangat lagi ni. Kan? Cara duduk pun sengit pun ni. Kamu betul ke kamu ni udah balik? Iyalah tadi. Aku tengok pun tak confident je. Kan? Saya tanya jawatan mufti, kata jawatan mufti, jawapan mereka, fatwa kita, pendapat fatwa kita, mimpi basah itu sudah balik. Ya. Tak apalah, saya ikutlah fatwa dia, tak ada masalah apalah, kan? Kita yang bertaklid kepada fatwa ni tak ada masalah apalah. Cuma saya secara peribadi mula merasa perlu dibuat kajian yang lebih lanjut tentang had umur kanak-kanak yang dikatakan aqil baligh. Sebab apa saya mulalah mencari. Kerana binatang ni, mengapa binatang ni dia tidak ada taklif? Binatang tidak dipertanggungjawabkan pada hal hukum taklif. Hukum taklifi. Hukum-hukum taklifi ni hukum-hukum berkenaan dengan ibadat, kehidupan. Binatang kenapa tidak ditaklifkan? Biasanya kita sebut kerana binatang ni beza dengan binatang, beza dengan manusia ni kerana binatang tidak ada akal. Maka saya pun terus buat kajian demi kajian takat saya lah. Saya dapati binatang sebenarnya berakal. Binatang sebenarnya berakal. Sebab itu ada binatang yang kita boleh ajar dia. Bukti lagi dalam surah An-Naml, surah semut. Bila tentera Nabi Sulaiman nak lalu, binatang semut tegur kepada kumpulan semut, masuk dalam. Kau kena pijak. Itu tanda apa tuan-tuan? Tanda binatang ada akal. Kalau dia tak ada akal, takkan dia bagi arahan kepada kawan-kawan dia. Dia kata, iyalah orang tak ada akal ataupun tak ada akal kan. Tapi mengapa tidak taklif? Kerana menurut pendapat saya pada kajian yang saya buat, kerana binatang akalnya tidak sampai sempurna untuk dia menerima taklif. Tidak sempurna, tidak sampai atau tidak cukup akal mereka untuk menerima taklif. Maknanya kalau kita nak ajar, contohlah kita nak ajar monyet untuk panjat pokok, ambil buah boleh. Tapi kalau kita nak ajar dia semayang, penat sampai mati, tak boleh. Ajar dia baca Fatihah, kan? Ajar dia semayang, tak lepas. Jadi akal dia tak sampai untuk menerima taklif itu. Samalah macam manusia yang ada akal, tapi akal dia tak sampai nak terima ajaran-ajaran ni. Sama ada mungkin kategori orang kurang upaya atau kelainan upaya yang slow learner dia panggil, kan? Yang kita ajar dia tak boleh, dia setakat begitu. Tapi kalau kita ajar dia makan, kita ajar dia benda-benda yang simple, dia boleh. Tapi ajar semayang, ajar puasa, tak boleh. Ini orang macam ni, dia tidak ditaklifkan. Tidak sempurna akal. Sebab itu orang safih pun sama, orang yang bodoh pun sama, dia tidak taklif, tidak ditaklifkan.
Jadi akil baligh ni maknanya dia sudah berakal yang sempurna dan dia sudah baligh. Dengan makna baligh ni dia sudah matang. Kalau ikut undang-undang kita, undang-undang negara, tempoh matang seseorang kanak-kanak tu 18 tahun. Itu undang-undang negara. Sebab itu bawah 18 tahun kalau melakukan kesalahan jenayah, dia panggil juvenile. Kan? Itu undang-undang negara kita. Nampaknya undang-undang ni dia ikut pendapat mazhab Hanafi. Walaupun mungkin mereka tak ikut pun, tapi secara kebetulannya dia sama. Pendapat dalam mazhab Hanafi yang katakan umur baligh itu 18. Saya kata kaji semula tu bukan apa, fiqh Malaysia. Kanak-kanak kita ni, anak-anak kita ni berapa umur yang agak-agak boleh kita lepas? Yang boleh kita lepas maknanya dari sudut urusan muamalat ni, jual beli ni contohnya, kalau dikira dia sudah baligh, maknanya umur dia 13 tadi, dia sudah boleh beli rumah, dia sudah boleh beli kereta, dia sudah boleh beli tiket kapal terbang sendiri, dia boleh beli apa-apa. Kerana dari segi kalau dikira balighnya umur sudah mimpi tadi, dia sudah dibenarkan. Tapi hakikatnya umur macam tu belum. Hakikatnya masih lagi duk harap mak apak lagi kan. Wallahualam, kena kaji mengikut wakil kita lah. Mungkin zaman dulu orang kata Imam Syafi'i umur 15 dia sudah memberi fatwa. Tak apa, atas kematangan Imam Syafi'i itu boleh dijadikan hujah. Tapi mungkin itu 1 dalam sejuta orang yang hebat. Kebanyakan anak-anak kita umur 15 buat apa? Bolehlah ada sebahagian dah hafal Quran, hebat-hebat juga kan. Tapi nak capai tahap Imam Syafi'i itu jauh lah kan. Itu memang special, memang orang yang special betul. Jadi mungkin perlu dibuat kajian. Wallahualam. Tapi saya nak bagi tahu begitulah tadi. Tapi ikut undang-undang negara 18. Ikut undang-undang enactment kita untuk dikira sebagai kematangan berkahwin bagi seorang wanita perempuan umur 16. Ini enactment kita Mana umur 16 ke bawah kena minta kebenaran mahkamah syariah kalau nak kahwin. Perempuan. Laki 18. Mana siapa umur bawah 18 nak kahwin kena dapat kebenaran mahkamah syariah. Tapi kalau umur perempuan 16 ke bawah. Ada kes di pejabat datang kahwin umur 16 ada. Umur 15. Laki umur 17. Memang ada tapi jarang lah, tak banyak lah. Ini yang kumpulan hak-hak asasi lah begitu ini duk fight sekarang ni untuk mengharamkan perkahwinan kanak-kanak dia. Sebab ikut undang-undang kita 18 baru kira lepas daripada umur kanak-kanak. Bawah pada tu kira kanak-kanak. Tapi setakat ni kita masih kekal lah. Apatah lagi kita ada enactment yang berkahwin bawah 18, bawah 16 ni kena dapat kebenaran daripada mahkamah syariah. Mahkamah akan siasat kenapa budak-budak ni, kenapa kanak-kanak ni atau anak-anak ni nak dikahwinkan. Apa sebabnya? Antara yang kita bimbang zaman dulu, orang zaman dulu kerana dia jual anak dia berhutang dengan tokey mana, dia jual anak dia kahwin. Dikahwinkan dengan tokey tu jadi hutang lansai. Dulu ada begitu. Sekarang tak ada kot. Baik. Jadi itu untuk kanak-kanak Itu untuk kanak-kanak. Yang saya bahas tadi itu bukan fatwa tuan-tuan, sekadar melontarkan pendapat-pendapat para ulama tentang had umur kanak-kanak dan wakil. Tapi ikut fatwa kita, kanak-kanak itu bermimpi dikira sudah baligh. Namun saya secara peribadi saya pendapat elok dibuat kajian lebih mendalam perkara itu. Dipanggil fiqh
fiqh Malaysia. Wakil anak-anak kita matangnya umur dia berapa? Kematangan tu. Bila sebut baligh tu, rushd tu, makna matang tu bagus kalau saya rasa maksudnya diambil kira. Sebab dari segi muamalat, maknanya dikiaskan pada bab muamalat, kanak-kanak tak boleh berjual beli. Baik, begitu juga dengan orang gila. Orang gila dan pitam. Sebab apa orang gila? Sebab akalnya tak sempurna. Akil baligh. Akil tak ada pun tak boleh. Walaupun akal dia ada, dia tak sampai tahap gila, tapi tak cukup. Tak cukup tu juga menyebabkan dia terhalang. Kita panggil safih tadi. Tak pandai mengurus duit, bodoh. Bukan bodoh mana Piramli kata apa, dah tua pun bodoh. Almarhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Baik. Kemudian orang pitam. Pitam ni sebab apa? Orang pitam pun sama juga. Dia pitam, dia tak sedar dia tidak ada akal. Demikian juga perempuan pada akad nikah. Tidak boleh kita mewakilkan seorang perempuan untuk mengakad nikah. Tak boleh. Perempuan tidak boleh menjadi wakil untuk mengakad nikah atau untuk menerima akad nikah. Wali pun boleh wakil, pengantin pun boleh wakil. Tapi jarang sangatlah, tak pernah lah. Sepanjang hidup saya ada sekali lah pengantin. Itu pun sebab terpaksa. Terpaksa pasal apa? Pasal dia ada di luar negara. Jadi pengantin perempuan wakil pada bapa dia ada. Bapa dia menikahkan. Pengantin lelaki dia wakilkan pada bapa dia untuk tolong terima nikah. Bapa pengantin lelaki terima nikah untuk anak dia. Sepanjang lama-lama tu itulah sekali. Itu pun jenuh juga nak mahamkan, nak ngajarnya tu. Tak biasa. Kan? Silap bapaknya terima untuk dia, lebuh. Aci ke tak aci ya? Jangan risau, tak aci. Sebab apa? Sebab dia ijab dan qabul tu mesti sama kan. Jadi bila diijabkan bahawa yang menikah tu bukan dia terima pun tak sah juga. Kan? Jangan tukang ijab pun mengelat habis. Kalau tukang ijab pun mengelat, nanya anak tunggu kat sana kan. Dan tiada sah oleh orang yang dalam ihram. Sebab apa tak sah orang yang dalam ihram pada mengakad nikah orang lain selama mana dia dalam ihram? Sebab apa? Sebab hukum orang dalam ihram, antara perkara yang dilarang adalah pada urusan nikah. Sama ada dia menikahkan orang atau dia menikah. Haram ketika sedang ihram. Haram dan tidak sah. Dia ada haram yang sah, haram dan tidak sah. Contoh haram yang sah, pakai baju curi pergi semayang. Baju tu menutup aurat. Dia semayang cukup rukun dan syarat, sah. Tapi perbuatan dia pakai baju curi tu haram. Yang itu haram dan sah. Tapi dalam bab ihram ni haram jika dia menikahkan atau dia menerima nikah, dan hukumnya tidak sah. Okey, itu syarat orang yang menerima wakil lah. Maknanya kelayakan orang yang menerima wakil. Baik. Seterusnya syarat pada benda. Syarat pada benda. Syarat pada benda atau perkara yang diwakilkan, muwakil fihi, bahawa benda atau perkara itu milik atau hak mutlak orang yang berwakil. Barang yang diwakilkan tu atau benda atau perkara itu hendaklah milik muwakil, milik orang yang memberi wakil. Dia mewakilkan untuk orang lain menikahkan anaknya sebab dia wali.
Kalau bapa meninggal, datuk masih ada, tiba-tiba abangnya mewakilkan kepada Tok Naib untuk menikahkan. Sedangkan datuk masih ada. Bila abangnya mewakilkan, maka hukumnya tidak sah. Sebab apa? Sebab kuasa bukan pada abang, kuasa masih pada datuk. Ataupun saudara lelaki sebapa memberi wakil, sedangkan masih ada saudara lelaki seibu sebapa, maka hukumnya tak sah, sebab dia belum ada kuasa lagi. Ataupun barang-barang yang dia beli secara hutang, belum lagi habis bayar. Dalam perjanjian dia panggil ijarah somal bai', sewa beli. Maka selagi mana dia belum habis bayar hutang, selagi itu dia masih lagi dikira sebagai penyewa. Selama mana dia menyewa, dia tidak ada hak untuk menjual. Itu kena ingat. Banyak orang beli kereta, buat sewa beli, dia dah tak habis bayar, dia pun tak lalu nak bayar, ataupun dia teringin nak beli kereta baru, dijual kat kawan dia. Dia akad jual, kawan pun akad beli, sedangkan kereta tu masih lagi sewa. Dia masih lagi sewa. Jadi apa hukum dia jual pada kawan dia tu? Hukumnya tidak sah. Sebab apa? Sebab kereta tu masih lagi dia sewa. Yang dia boleh buat apa? Dia sewa atas sewa. Sewa atas sewa harus, boleh. Melainkan jika dilarang oleh pemilik. Jadi macam mana nak buat? Dia sewakan pula kereta tu kepada orang lain. Sama juga konsep ijarah somal bai', sewa beli. Habis bayar, jadi kamu punya. Kan? Lebih kurang begitulah. Lebih nak faham lebih detail, kena bincang. Nanti kita bincang bab ijarah lah, bab sewa. Baik. Jadi syaratnya mesti kita punya barang tu, kita punya, baru kita boleh wakilkan kepada orang untuk menguruskan benda tu. Maka tidak sah berwakil pada menjualkan sesuatu yang lagi akan dimiliknya, maknanya belum lagi lah, dan mentalakkan perempuan yang belum dikahwinnya, kecuali atas jalan ikut bagi benda yang dimilikinya. Boleh tak wakilkan kepada orang untuk mentalak isterinya? Boleh. Sebab dia ada kuasa mentalak, dia wakil kepada orang. Kamu tolong pergi jumpa isteri aku, kamu talakkan dia dengan talak satu, contohnya. Kawan ni pergi, sampaikan. Selagi kawan tu belum sampai, tak jatuh lagi talak. Sampai, jatuh. Tiba-tiba yang dia sampaikan tu bukan isteri dia, tersalah orang. Dia sampaikan pada orang lain. Dia sampaikan talak tu kepada orang lain. Jatuh tak talak? Tak jatuh. Sebab apa? Sebab dia bukan milik kepada perempuan itu. Timbul perbahasan para ulama pada wanita yang sudah ditalak. Wanita yang sudah ditalak dalam keadaan talak raj'i, yang masih boleh dirujuk. Apakah wanita ini masih dikira sebagai milik ataupun tidak? Ini ulama berbeza pendapat. Mazhab kita Syafi'i kata masih milik. Sebab itu kalau sebut talak ketika dalam iddah, mazhab kita hukum jatuh talak yang kedua. Mazhab lain termasuk mazhab Hanafi tidak jatuh talak kerana dia tidak lagi, atau mazhab Maliki, saya terlupa, minta maaf, dia bukan milik kita lagi, maka talak ketika iddah tak jatuh talak. Ini selalu berlaku, bukan selalu, kadang-kadang berlaku. Dia dah bercerai dalam iddah,
entah apa digeramnya, jumpa lagi, talaknya lagi sekali. Jadi soalan timbul, apakah talak dia masih kekal satu ataupun sudah jadi dua? Ikut kaul dalam mazhab kita, dua. Tapi kena pergi ke mahkamah lah. Apa-apa kena pergi mahkamah. Cuma dalam bab ini dia ialah ada agak pelik sikit lah kan. Dalam bab duduk sekali, selepas bercerai, ni bab muamalat masuk bab munakahat pula. Boleh ke tuan-tuan? Boleh lah, sikit-sikit selit ya. Dalam bab duduk sekali selepas bercerai, mazhab Syafi'i larang. Larang. Sebab dia bukan lagi milik kita. Dia tidak ada hubungan lagi. Dia tidak ada hubungan mahram. Dilarang. Kalau duduk juga serumah, duduk juga serumah, yang ada disyaki boleh berlaku khalwat pada mereka, maknanya tak adalah. Kalau duduk rumah seorang atas, seorang bawah ke, ataupun dalam rumah tu ada anak-anak dewasa yang boleh melihat mereka, tidak berlaku khalwat antara mereka tu, itu dimaafkan, dibenarkan. Tapi dalam keadaan biasa tak dibenarkan. Sebab apa? Sebab dikhawatiri mereka berkhalwat. Ini pendapat dalam mazhab. Bila mereka berkhalwat, maka iddah mereka tidak dikira. Iddah perempuan tadi, iddah isteri tadi tidak dimulakan, belum bermula iddah. Maknanya mudah nak kabarnya, pendapat dalam mazhab kita, selepas bercerai, laki suami isteri kena duduk asing. Tapi mazhab Hanafi, dia galakkan duduk sekali. Sebab apa? Menggalakkan rujuk. Sehingga mazhab Hanafi, kalau wati', kalau bersetubuh pun, tanpa lafaz apa-apa pun, bersetubuh aja jadi rujuk. Mazhab kita Syafi'i, wajib ada lafaz. Wajib ada lafaz. Mesti lafaz rujuk, baru dikira rujuk. Kalau bersetubuh je, belum kira rujuk lagi. Bersetubuh je, dia kira berzina. Cuma berzina wanita, suami, bekas suami isteri dalam iddah tadi, dia tak sama dengan hukum berzina wanita ajnabi lah, ataupun bukan mahram. Dia tak sama. Yang ini tak boleh kena hukum hudud. Sebab apa? Sebab dia ada khilaf di kalangan para ulama, apakah bersetubuh tu jadi rujuk ataupun bersetubuh tu berzina. Bila ada khilaf, idra'ul hudud bisyubahat. Bila ada khilaf, maka tidak dilaksanakan hukum had. Cuma mazhab kita kata itu zina, dia tidak rujuk. Mazhab Hanafi kata itu rujuk. Okey, balik pada tajuk kita. Panjang dah tajuk tu kan. Nanti habis kita bincang ni, kita bincang pula tajuk munakahat ya. Banyak sebab iyalah bila saya kerja Jabatan Agama, Pejabat Agama daerah ni, nikah kahwin ni banyak datang. Yang kadang-kadang pelik-pelik pun ada juga. Lepas bercerai dalam iddah, suami datang balik jumpa isteri malam kan, pujuk-pujuk, peluk-peluk, mereka pun bersetubuh. Habis bersetubuh, isteri pun tanya, abang, ini abang rujuk ke apa ni? Dia jawab, tak. Isteri pun pening. Aku ingatkan dah rujuk. Dia jawab, tak. Macam-macam orang ada ya. Okey. Maka sah berwakil dengan menjual benda yang dimiliki dan dibelikan dengan harga benda itu bahagian-bahagian barang lain. Perkara yang digariskan bawah itu ikutan bagi benda yang lain. Ini kalau dah dia nyatakan apa yang dia suruh buat, itu bolehlah. Syaratnya benda itu dia punya. Dan lagi disyaratkan benda atau perkara itu menerima ganti. Yang ini boleh diganti orang lain mengerjakan, sebagaimana telah dinyatakan bab awal. Yang demikian sahlah berwakil pada tiap-tiap akad seperti jual beli, hibah, fasah, nikah, memulangkan balik barang yang cacat dan jual beli,
menerima balik barang seperti itu, mendakwa, menjawab dakwaan sama ada pihak sebelah bersetuju atau tidak. Dan sah berwakil pada memilik sesuatu yang harus, seperti menghidupkan tanah yang terbiar. Jadi yang atas tadi maknanya apa-apa saja benda atau perkara itu ya, boleh menerima ganti. Ya. Maksudnya kalau orang ni tak boleh buat, orang lain boleh buat. Orang ni boleh buat. Begitulah maksudnya. Dan sah juga untuk apa? Mendakwa, menjawab dakwaan. Sebenarnya kita lantik peguam tu di mahkamah tu pun sama juga. Konsep dia adalah wakil. Dia adalah wakil kita, jadi juru cakap kita. Tapi kadang-kadang sekarang ni konsep peguam pun dah macam lari sikit. Kadang dia betul lah konsepnya kita mewakilkan dia, tapi penjudahnya dia tak dengar cakap kita pun. Yalah, kebetulan dia pun pandai undang-undang kan. Dia pandai undang-undang. Akhirnya sebahagian lah, ada sebahagian tempat dia pandai-pandai dia deal dengan pihak satu lagi untuk selesaikan masalah tu tanpa ada persetujuan daripada kita. Hukumnya tidak sah, tidak harus ya. Dia mesti dapat persetujuan daripada orang yang mewakilkan dia. Apa-apa persetujuan yang dia cuba dapat, dia mesti dapat persetujuan daripada orang yang mewakilkan. Ya. Itu tugas peguam. Dan syarat-syarat dan peguam dalam Islam pun dia ada lagi tambahan. Kalau jelas bahawa orang tu memang kita dapati bahawa tinggi tahap zon kita bahawa dia memang melakukan perkara salah itu, jadi kita dilarang, tidak boleh kita membela dia. Wala takun lil khainina khusuma. Jangan kamu menjadi pembela kepada orang yang khianat. Tapi kalau dia minta kita untuk merayu hukuman, untuk itu boleh, tak ada masalah. Tapi untuk memenangkan benda yang salah, itu tidak boleh. Sebab tujuan peguam ni dia memudahkan mahkamah membuat keputusan. Itu adalah matlamat peguam sebenarnya. Apatah lagi kalau peguam bayar hakim, lagi teruk lah kan? Sebab benda ni berlaku, bukan tak berlaku, bukan semua, sedikit berlaku. Dia nak menang kes, dia bayar hakim. Hakim pula kebetulan bulan tu short duit ke apa ke, kan? Sebab tu jadi hakim ni berat hukum dia kan. Qadiyan finnar, 2 orang hakim, 3 orang hakim, 2 masuk neraka, 1 masuk syurga. Pasal apa? Ini ancaman ni bukan konform macam tu, tapi ancamannya siapa yang mengambil hak orang lain secara batil, dia akan menjadi hakim yang masuk neraka. Ada 5 minit lagi. Baik, sikit lagi. Dan sah berwakil pada memilik sesuatu yang harus, seperti menghidupkan tanah terbiar, mana kita suruh orang tolong proseskan tanah, wakil berburu, mengambil kayu, kerana semua itu sebab bagi memilik benda-benda itu kepada mewakil. Ini kerana dengan syarat jika dikerjakan dengan qasad untuk mewakil, tapi jika dia wakil mengerjakan dengan qasad untuk dirinya dan untuk mewakil, jadilah benda itu hak bersekutu antara keduanya. Kita suruh dia pergi buat, kita ingat dia buat tu untuk kita, rupanya dia buat untuk dia, bukan dia buat untuk kita. Ni jaranglah berlaku kan. Dia memang tukang kayu, dia pergi ambil, dia memang ambil kayu api dalam hutan contohlah, ataupun dia ambil inilah, dia ambil dia ambil herba-herba, akar-akar kayu dalam hutan. Kita pun ada satu hari kita pesan kat dia kan, suruh dia pergi ambil. Satu hari dia pergi ambil, kita kata dia ambil tu sebagai wakil kita pergi ambil. Dia kata tak, yang aku ambil ni aku punya. Sudah kan. Jadi kalau ikut dalam kitab ni dia kata apa? Jadilah benda tu hak bersama, kena kongsi. Sebab tidak jelas di antara apakah dia mengerjakan perkara itu sebagai wakil ataupun untuk dirinya sendiri. Dan lagi sah berwakil pada menyempurnakan hak
balasan seksa yang telah diizinkan oleh pemerintah negeri, seperti membunuh balas, qisas, had menuduh, had zina, had minum arak. Maknanya kita menghukum seseorang itu, membalas hukum tadi, boleh kita wakil kat orang lain. Kalau ni tumbuk kita kisah kena tumbuk dia balik, kan? Yang tumbuk kita tu tangan dia besar, kan? Jadi kalau kita tumbuk dia balik tak padan, kita wakilkan orang yang tangan besar juga, untuk tumbuk dia bagi sama. Hukumnya harus, ya. Hukumnya harus. Ini contohlah. Tapi nanti kalau orang tangan tu besar lagi, dia tumbuk lebih, kau ni boleh balas balik, tumbuk balik yang terlebih tadi. Judahnya sampai surah tak habis, kan? Tapi dengan syarat yang dibenarkan oleh pemerintah lah. Bukan boleh pergi balas sendiri, pergi tumbuk sendiri, tak boleh. Itu bukan qisas, ya. Itu membalas dendam, ya. Hukumnya haram. Wallahu alam. Ada apa-apa soalan tuan-tuan tanya dalam beberapa minit lagi? Tuan Sri Syak. Nanti kita sambung lagi dekat bawah. Tidak diluluskan berwakil pada ikrar. Buat saya wakilkan anda membuat ikrar pengakuan ganti saya. Untuk ikrar, contohnya kes jenayah, nanti kita bincang. Ini berapa bulan tuan-tuan? 12 ya. 12, 20. Penuh pejabat saya hari ni orang kahwin. Datang polis. Pasal apa? Ramai sangat. Risau, kan? Apa dia mau pilih 12, 20. Isteri saya kata, kalau 12, 21 lagi cantik bang, saya kata, kalau gitu bolehlah abang standby tahun depan. Campur orang katanya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada tuan-tuan? Tak ada? Ya, cikgu. Okey. Kalau dia bekerja mengambil upah, itu dia kira pekerja ataupun orang yang dijanjikan upah, ujrah. Tapi kalau dia diwakilkan untuk jual dengan komisen, itu biasanya wakil. Macam contoh orang-orang apa bawa apa ni penapis air, bukan covid, kowe kan, udah hari-hari nyebut covid je, kan? Kowe ke apa lagi, kuku ke, kan? Itu wakil. Jadi mereka tak boleh buat lebih daripada had apa yang diwakilkan kepada mereka. Broker tanah itu wakil. Ejen insurans itu wakil. Itu semua jenis-jenis wakil dalam pekerjaan. Ya. Ambil untung? Memang dia ambil untung berdasarkan kepada kadar yang telah dibenarkan. Nanti kita akan bincanglah lebih detail nanti, wakalah yang khas, wakalah yang am. InsyaAllah kita akan masuk pada bab itu, had-had untung yang kita dibenarkan ambil. Ya. Sedekah duit haram ni sama juga. Dari segi zahirnya sedekah itu diterima, tetapi dari segi pahala tu tak ada. Ya. Itu bincang bab pahala. Sama macam tadi sembahyang lah. Sebab apa? Sebab satu hari ni cerita zaman Imam Malik lah, kan. Zaman Imam Malik atau Imam Ahmad. Orang tu dia bersedekah sebiji apple yang dia curi. Sebab dia kata dosa mencuri 1, dosa buat baik 10. Jadi aku sedekahkan apple ni, aku ada 10 pahala, tolak 1 pahala aku mencuri. Jadi aku dapat 9 pahala setiap kali aku bersedekah apple yang curi tadi. Jadi saya pun lupa sama ada Imam Ahmad atau siapa yang kata sedekah itu tak terima kerana Allah Ta'ala hanya menerima sedekah yang baik, ya. Sedekah yang maksudnya barang yang halal.
Semayang tadi oleh kerana semayang tadi dia memenuhi syarat dia. Dia ada beza sikit lah kot. Saya jawab, betulkan balik jawapan. Semayang tadi oleh kerana dia menyempurnakan ibadat dia, mengikut rukun dan syarat, maka hukum solat tadi sah. Tapi perbuatan dia adalah haram. Okay, manakala sedekah barang yang haram tadi hukumnya adalah tidak sah. Senang, jawabnya betul balik. Kerana barang itu adalah barang curi. Kerana pemberian dia itu sendiri sudah salah. Ya. Dia tak sama dengan solat tadi. Wallahu a'lam. Boleh? Tak sama. Kenapa Tuan Haji gelak? Saya kata tak sah ni. Tak sah. Mencuri itu tidak sah. Maksudnya dia tidak haram dia mencuri, dan dia bersedekah juga hukumnya tidak sah. Maksudnya tidak terima, saya dah sebut tadi. Oh, bab semayang. Ya, kita tak pernah kata boleh mencuri. Haram mencuri. Tapi solatnya sah. Kita nak membezakan di antara perbuatan yang haram dengan ibadat yang sah. Ada perbuatan yang haram menyebabkan ibadat tidak sah, ada perbuatan yang haram tapi ibadat masih kekal sah. Terima tak terima itu pahala. Itu bincang bab pahala di sisi Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman yanfa'una bima 'allamtana wa ma yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.